Hai, Assalamualaikum. Bertemu kita pada kali ini dalam kelas matematik kita. Kali ini kita akan belajar tentang nisbah dan kadaran. Bagi tajuk nisbah dan kadaran, murid-murid akan belajar cara membaca nisbah, mewakilkan nisbah, menentukan kewajaran bagi perwakilan nisbah untuk dua kuantiti. Baik. Untuk pengetahuan semua murid, nisbah tidak mempunyai unit ukuran. Jadi di sini jawapan bagi nisbah tidak perlu dan ditulis dalam unit ukuran. Dan juga nisbah ditulis dalam bentuk paling mudah. Kita lihat di sini, nisbah boleh ditulis dalam dua bentuk. Okey, sebelah kiri nisbah. Ini adalah nisbah. Nombor ditulis 3 nisbah 5. Cara sebut dia, secara sebutan dia ialah nisbah 3 kepada 5. Dan di sebelah kiri dalam bentuk pecahan. Okey. Beralih kepada contoh yang pertama. Kita ada bilangan bola keranjang dan juga bola sepak. Di sini soalan dia ialah nisbah bola keranjang kepada bola sepak. Jadi kita perlu kira berapa bilangan bola keranjang dan berapa bilangan bola sepak. Bilangan bola keranjang ada 3, bilangan bola sepak ada 7. Jadi kita tulis 3 nisbah 7. Jadi cara sebutannya ialah nisbah 3 kepada 7. Contoh yang kedua, kita ada bola keranjang, ada 3 juga. Bola sepak ada 7. Tapi soalan dia minta nisbah bola keranjang kepada keseluruhan ataupun nisbah bola keranjang kepada semua bilangan bola. Okey, bilangan bola keranjang ada 3. Semua bola keranjang ada 3, bola sepak ada 7. Jika dijumlahkan kedua-duanya, 3 tambah 7 jadi 10. Jadi tulis 3 nisbah 10. Dalam perkataan kita tulis nisbah 3 kepada 7. Itu dalam perkataan ataupun jika ditulis semula. Beralih kepada contoh yang seterusnya. Di sini kita ada gambar rajah bulan. Ada 3 bulan dan juga ada 6 matahari. Okey, di sini soalan dia minta nisbah matahari kepada bulan. Okey, di sini kita masuk kepada nisbah, di mana nisbah boleh ditulis dalam bentuk paling mudah. Jadi di sini nisbah matahari kepada bulan. Okey, langkah pertama tulis matahari ada 6. Tulis nisbah bulan ada 3. Jadi jawapan dia kita perlu nyatakan dalam bentuk paling mudah. Kalau dalam bentuk paling mudah kita perlu bahagi nombor berkenaan. Jadi 6 untuk matahari, 6. Okey, kita bahagikan dalam sifir 3. Jadi 6 kita bahagikan dengan 3. Bila 6 bahagi dengan 3, dapat 2. Okey, 3 pula bila bahagikan dengan 3 dapat 1. Jadi jawapan kita ialah nisbah 2 kepada 1. Okay, kita lihat contoh yang seterusnya. Di sini kita nak tengok pula nisbah keseluruhan kepada matahari. Okey, dalam arti kata lain, nisbah semua objek ini kepada hanya
matahari. Jadi bilangan objek semua di sini iaitu bilangan bulan sebanyak 3 dan 6 matahari. Jadi 3 tambah 6, 9. Jadi keseluruhannya ada 9. Kesemuanya ada 9. Kita tulis 9, nisbah matahari ada berapa? 6. Jadi 9 nisbah 6. Dan jawapan dia kita perlu bagi dalam bentuk paling mudah. 9 nisbah 6 ini kita perlu bahagikan setiap nombor nisbah ini kepada bahagikan dengan 3. Jadi 9 bahagi 3 dapat 3. 6 kita bahagikan dengan 3 dapat 2. Jadi jawapan dia yang kita dapat yang terkini ialah nisbah 3 kepada 2. Baik. Sekarang kita beralih kepada contoh soalan. Baik, di sini cikgu ada tulis kita ada bilangan pen. Yang mana pen kita ialah pen merah dan pen biru. Pen merah ada 7, pen biru ada 3. Soalan nisbah bilangan pen biru kepada pen merah. Pen biru kita ada 3, jadi kita tulis 3 lah. Nisbah 7. Jadi pen merah kita, pen biru kita ada 3, pen merah kita ada 7. Jadi tulis 3 nisbah 7. Okay, ya? Baik. Tengok pula contoh yang ke soalan 2. Nisbah bilangan pen merah kepada keseluruhan. Kita tengok bilangan pen merah. Pen merah kita ada 7. Keseluruhan dia kita kena jumlahkanlah pen merah dengan pen biru. Jadi 7 tambah 3, 10. Jadi pen merah 7, nisbah keseluruhan 10. Okey. Jelas ha? Baik. Sekarang kita tengok yang kedua. Baik, kita ada ribbon. Jadi di sini kita ada ribbon hijau. Ada 6 cm. Ribbon hitam 10 cm. Jadi ingat tak lagi tadi? Dalam nisbah tak perlu tulis unit ukuran. Jadi nanti jawapan tak perlu letak unit sentimeter ni. Jadi soalan dia di sini, nisbah ribbon hitam kepada ribbon hijau. Ribbon hitam kita 10. Okey, tulis 10 kepada ribbon hijau. Jadi nisbah hijau kita ada 6. Okey, di sini kita perlu memudahkan. Okey, kenapa? Okey, tengok 10 nisbah 6. Dalam CP apa kita ada 10 dengan 6? Ya, 2. Jadi kita bahagikan dengan 2. Jadi 10 bahagi 2 dapat 5. Nisbah 6 bahagi 2 dapat 3. Jadi jawapan kita sekarang ialah 5 nisbah 3. Okey, jelas ha? Okey, bagaimana kalau dia kata dia nak nisbah ribbon hijau, ribbon keseluruhan kepada nisbah kepada ribbon hijau. Jadi keseluruhan kita ada berapa? Keseluruhan maksudnya kita tambahkanlah hijau dengan hitam. Jadi 6 tambah 10 jadi 16 nisbah ribbon hijau. Ribbon hijau 6. Jadi 6. Jadi jawapan kita 16 nisbah 6. Jadi kita perlu permudahkan dekat sini. Dalam CP apa ada 16 dengan 6? Ya, CP 2. Jadi kita bahagikan dengan 2. 16 bahagi 2 dapat 8. 6 bahagi 2 dapat 3. Ya, jadi tak boleh permudahkan. Jadi jawapan kita sekarang ialah nisbah 8 kepada 3. Baik. Baik, sekarang kita nak beralih kepada soalan penyelesaian masalah. Okey, kita lihat di sini nah. Kita ada diberi A adalah 2, B adalah 3. Jadi maksudnya kalau nisbah A kepada B ialah
2 nisbah 3. Okey ya. Okey, soalan dia. Soalan penyelesaian masalah dia ialah jika nilai A ialah 8, berapakah nilai B? Okey, berdasarkan pada soalan tadi ni, A ada 2, B ada 3. Tetapi soalan dia minta jika A ialah 8. Jika A tadi kita tengok balik A tadi, yang dia beri adalah A ada 2. Tapi sekarang ni jika A ialah 8, jadi kita kosongkan, kita tulis balik. Okey. Jika A adalah 8, berapakah nilai B? Jadi A, kita buat tulis A, bentuk macam ni. A nisbah B. Soalan dia minta, kita tinggalkan ruangan dekat sini. Kita tulis kat bawah ni. A kita tadi 8. Dia nak soalan dia, A 8, berapakah B? B tak tahu. Jadi sekarang kita berbalik kepada hak asas tadi, hak asal tadi. A kita bermula ialah 2. B kita ialah 3. Jadi dari 2 nak jadi 8. Jadi di sini berlakunya operasi darab. Jadi 2 darab berapa dapat 8. Jadi 2 darab dengan 4. A perlu darab dengan 4. Jadi B dekat sini pun nanti perlu darab dengan 4. Jadi 2 darab 4 dapat 8. Okey, dapat 8. 2 darab 4 dapat 8. Jadi samakan dengan yang bawah ni kan? Okey. Jadi nisbah dekat sini. B kita tadi 3 kan? 3 pun darabkan dengan 4. Jadi 3 darab 4 dapat 12. Oleh sebab itu B kita ialah berapa? B kita ialah 12. Jadi jawapan kita B adalah 12. Okey, jelas ha? Okey, kita boleh tengok contoh lagi satu. Okey, jika C ada 3, D ada 4. Okey. Baik, soalan dia, jika C ialah 15, berapakah nilai nilai D? Okey, macam tadi juga. Jadi kita tulis, jadi hak asal dia C kita berapa? C kepada 3 D kan? C kepada D. Jadi C kepada D ialah 3 nisbah 4. Jadi sekarang dia nak jika C ialah 15. C kita 15. Okey, C kita 15. D tidak tahu. Okey, D tidak tahu. Tak tahu berapa. Jadi sekarang ni kita berbalik pada yang tadi. Kita buat 3 nak jadi 15. C jadi 15 kan? Jadi yang asal dia C ialah 3. Jadi 3 nak jadi 15 berapa? Perlu darab berapa? Ya, 3 perlu darab dengan 5. Kalau 3 perlu dapat darab dengan 5, dapat 15. Jadi 4 pun darab dengan 5. Jadi 4 darab 5 dapat berapa? Ya, 4 darab 5 dapat 20. Oleh sebab itu, D ialah 20. Jadi D ialah 20. Okey, jelas ha? Okey, baik, cikgu rasa cikgu berhenti setakat ini saja. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.